Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid sekalian, sihat ke? Okey, baiklah, hari ini kita akan buat sedikit ulang kaji tajuk yang kita dah pelajari 2 minggu lepas, iaitu tajuk sistem rangka manusia bersama cikgu lagi, Cikgu Rajah Fizi. Okey, baiklah, kita tengok. Okey, yang pertama sekali kita ulang kaji balik ialah apa itu sistem rangka manusia. Okey, yang seperti kita tahu, sistem rangka manusia ialah tulang-tulang yang terdapat dalam badan manusia. Maksudnya segala tulang yang ada dalam badan kita daripada atas hingga ke bawah, itulah yang membentuk sistem rangka badan kita ataupun sistem rangka manusia. Seterusnya, terdapat 5 jenis tulang utama dalam sistem rangka manusia. Kita tengok depan ni. Yang pertama sekali ialah tulang tengkorak. Dia berada di bahagian kepala kita. Yang kedua ialah tulang rusuk. Ini ialah bahagian rusuk kita. Inilah tulang rusuk. Yang ketiga ialah tulang belakang. Tulang belakang. Yang keempat, tulang tangan. Dan yang kelima, tulang kaki. Cikgu rasa untuk kedudukan tulang-tulang tersebut tak ada masalah. Cikgu percaya semua murid boleh tunjukkan di bahagian manakah kedudukan 5 tulang utama tersebut. Seterusnya, tengkorak. Apakah fungsi tengkorak? Fungsinya ialah melindungi otak manusia daripada kecederaan. Yang seperti kita tahu, dalam kepala kita ada organ yang penting, iaitu otak. Zombie suka makan otak. Jaga otak kita. Seterusnya, ini ialah tulang rusuk. Tulang rusuk. Tengok betul-betul gambar di hadapan ni. Ini ialah tulang rusuk manusia. Apakah fungsinya? Tulang rusuk melindungi organ dalaman manusia seperti paru dan jantung. Dia sebagai pelindung ataupun perisai yang melindungi organ penting kita, iaitu ada sepasang paru-paru dan jantung. Seterusnya ialah tulang belakang. Tulang belakang dia memberi sokongan tubuh kepada badan manusia. Kalau tak ada tulang belakang, kita akan jadi lembik, tidak boleh berdiri tegak. Tulang belakang tu penting untuk menyokong tubuh badan manusia. Seterusnya, fungsi tulang tangan dan kaki. Tulang tangan dan kaki ni dia juga sebagai sistem sokongan dan dia tambah pada pergerakan. Tengok, kaki dan tangan dia juga memberi sokongan kepada badan kita dan membantu setiap pergerakan kita, sama ada berjalan, berlari, berjogging ataupun berzumba, menari dan sebagainya. Seterusnya, kita pergi pula kepada sendi. Apakah itu sendi? Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Tempat pertemuan ni ataupun tempat bercantungnya antara tulang dengan tulang, itu kita panggil sebagai sendi. Ini adalah gambar rajah kedudukan beberapa sendi di dalam sistem rangka manusia. Pertama sekali kita tengok dulu. Sendi ni membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan badan kita. Maksudnya sendi yang mencantumkan tulang ni membolehkan kita bergerak dan membolehkan badan kita melentur, tak tercabut. Sendi yang berbeza membantu pergerakan tulang dengan cara yang berbeza. Nanti cikgu akan terangkan. Kita tengok dulu gambar depan ni. Tengok di bahagian leher, sendi pada tulang leher. Ada di sini.
Seterusnya ialah terdapat sendi pada tulang bahu, sendi pada siku, sendi pada tulang pergelangan tangan kita, sendi pada tulang belakang, sendi pada tulang pinggul di sini, sendi pada tulang lutut, dan yang terakhir ialah sendi pada tulang pergelangan kaki. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sendi yang perlu murid-murid tahu. Ini ialah sebagai info tambahan sahaja. Okey, ni cikgu dapat daripada Google. Sendi peluru, sendi putar, sendi luncur, sendi plana, sendi engsil, sendi kondyloid. Okey, masa cikgu belajar dulu, cikgu hanya belajar 2 sendi sahaja, iaitu sendi engsil dengan sendi lesung. Cikgu tak panggil sendi peluru. Ini mungkin yang Indonesia punya kot. Sendi engsil dengan sendi peluru. Okey, secara ringkasnya, pernah tengok tak engsil pintu? Yang kita buka pintu, ada engsil pada pintu tu. Okey, kalau kamu perhatikan, kalau sendi engsil ni, pergerakan dia hanyalah 2 arah sahaja. Dia tak boleh ke kiri ke kanan. Maksudnya macam ni. Engsil pintu, buka tutup, pergerakan dia macam ni saja. Okey, tapi kalau untuk sendi lesung, tengok ada lesung. Okey, sendi lesung ni dia boleh berputar, boleh depan, belakang, atas, bawah boleh. Itulah sendi lesung. Ini sekadar ilmu tambahan sahaja. Seterusnya, okey, ni cikgu ambil daripada buku teks. Okey, sendi pada tulang leher membolehkan pergerakan kepala secara pusingan ataupun putaran. Kita boleh berpusing kepala kita dan kita boleh membuat putaran. Okay. Seterusnya, sendi pada tulang lutut dan tulang pinggul membolehkan kaki dibengkokkan dan diluruskan. Okay, murid-murid boleh cuba. Okay, tengok pergerakan dia. Seterusnya, sendi pada bahu, tulang tangan dan tulang belakang membolehkan pergerakan bahagian atas tubuh. Okey, sendi. Okey, seterusnya ialah sendi pada tulang bahu membolehkan pergerakan tangan ke belakang, ke hadapan, ke tepi atau membuat putaran. Okey, ini ialah tugasan kita pada minggu ini. Okey, tugasannya ialah murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 27, model rangka manusia. Okey, mungkin murid-murid tak nampak kat depan ni. Okey, boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey. Alat dan bahan: komputer, capaian internet, pencetak, gunting, plastisin, kad manila, pita pelekat dan nota berpelekat. Okey, boleh scan di sini untuk mendapatkan model rangka. Okey, cikgu dah scan kat sini. Okey, apa cikgu dapat ialah ini. Dapat dalam bentuk ni. Selai kertas A4 dapat gambar rangka ni, iaitu print. Okey. Dan kalau tengok di situ, apa murid-murid perlu buat ialah dapatkan salinan gambar rangka ni. Boleh print ataupun nanti cikgu akan bagi photostat. Nanti boleh ambil di pondok pengawal. Okey. Murid-murid perlu sambungkan, potong dan sambungkan gambar-gambar tersebut jadi bentuk rangka manusia. Kemudian perlu label dengan menggunakan plastisin untuk mewakili sendi. Dan lepas kamu label tu, kamu tampal pada kad manila dan bolehlah dibentangkan. Okay, untuk proses pembentangan tu tak apa, nanti kita akan cikgu akan terangkan nanti. Okay, jadi itu saja. Untuk yang lebih lanjut, cikgu akan bagi tahu arahan dalam grup kelas. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.